Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur di hari terakhir di tahun 2023 kami boleh datang kembali ke rumah-Mu. 主啊，我们再次感谢你，在这个2023年的最后一天，我们可以再次来到你的家中。 Saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 我们这个时候要再次聆听你宝贵的话，恳求你对我们每个人说话。 Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya. 恳求圣灵帮助我们能够明白你的话，并且能够在生活中行出来。 Kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap kami. 恳求主亲自带领我们每个人。 Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. 我们奉靠主耶稣基督的圣名祷告并感谢。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. 请坐，各位， Shalom, selamat pagi saudara-saudara. 各位平安，上午好。 Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. 再过几个小时，我们就要进入新的一年了。 Bagaimana perasaan saudara-saudara? 请问大家的感觉怎么样？ Mungkin ada di antara saudara-saudara yang merasa semangat, sukacita, wah tahun yang baru, harapan yang baru. 可能有人觉得很高兴、很兴奋，因为新的一年带来新的盼望。 Atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang merasa ya biasa-biasa lah ya, setiap tahun selalu tahun baru, tahun baru. 可能有人觉得呀，这很平常，因为新的一年总会到来的。 Saudara-saudara, apa yang saudara-saudara persiapkan untuk memasuki tahun yang baru? 为了进入新的一年，请问各位做好了什么准备吗？ Atau mungkin ada di antara saudara-saudara yang sudah mempersiapkan rencana hari ini saya akan menutup tahun dengan bagaimana? 也许今天大家已经计划好了，今天我将怎么样结束2023年的最后一天？ Mungkin ada di antara saudara-saudara yang berencana, nanti kami mau makan keluarga. 也许大家想到今天晚上要跟全家人一起吃晚饭。 Ada juga mungkin saudara-saudara yang, nanti saya mau panggang barbecue begitu ya, sapi, babi, ayam, atau yang lainnya. 也许想到今天晚上我要烤鸡肉、猪肉、羊肉等等。 Tetapi biasanya kebanyakan orang di akhir tahun dan memasuki tahun yang baru biasanya akan membuat resolusi, komitmen yang baru. 通常呢，在跨年之际，很多人都会想到趁这个机会来拟定明年的计划。 Mungkin ada di antara saudara-saudara juga yang sudah mulai memikirkan resolusi apa, komitmen apa yang saya akan buat di tahun yang baru. 也许大家讲到在这跨年之间，我已经计划好了，明年我会有什么承诺，我会做什么我需要做的事。 Saudara akan mulai berpikir apa yang akan saya lanjutkan di tahun yang baru dan apa yang saya tidak akan lanjutkan di tahun yang baru. 然后可能会想到，在新的一年，我要停止不做什么，我要继续把什么做下去。 Tentu hal-hal yang baik saudara-saudara akan lanjutkan. 当然，如果好的事，你要继续做下去。 Mungkin saudara-saudara yang selama ini sudah berolahraga, ya menjaga makanan dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik, maka saudara-saudara akan berkomitmen di tahun yang baru 2024 saya juga akan melakukannya, melanjutkannya terus. 也许这些年来，你已经很注意饮食，你已经很注意保护你的身体的健康。那么在新的一年里，你将继续这样做下去。 Mungkin ada di antara saudara-saudara juga yang menyadari bahwa ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik yang selama tahun 2023 saudara-saudara lakukan dan saudara-saudara berkomitmen di tahun yang baru nanti saya tidak akan melakukannya lagi. 也许你醒悟到你在2023年你做了许多错事，许多不好的事，那么你下定决心在新的一年里，从此不再继续做这些事了。 Saudara-saudara, apa yang saudara akan lanjutkan dan apa yang saudara-saudara tidak akan 那 lanjutkan? 么你有哪些事要停止不做了？你有哪些事要继续做下去呢？ Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh tahu apa yang kita lanjutkan dan tidak 我 lanjutkan? 们应该怎么才能够知道我们必须停止不做什么，我们必须继续做下去什么？ Sama seperti sebuah produk yang dijual oleh produsen, maka biasanya mereka akan melakukan evaluasi apakah produk ini akan terus dilanjutkan untuk dijual ataupun tidak. 就像一个生产商吧，他在年底将检讨一下，他这个产品在明年是不是还要再生产下去，继续售卖下去呢？ Saudara-saudara, sebuah produk tidak akan dilanjutkan diproduksi mungkin
karena ada produk yang baru yang akan dikeluarkan sehingga produk yang lama tidak akan dijual lagi. 也许有的产品已经过时了，已经旧了，那么在新的一年将有新的产品取代它，那么我们就生产新的产品，售卖新的产品。 Kenapa sebuah produk akhirnya tidak dijual kembali? Mungkin karena bahan bakunya sudah tidak ada atau harga bahan bakunya terlalu mahal sehingga harus di stop produksinya. 也许有的产品不能再停止，不能再生产了，因为那个原料涨价了，并且这个产品呢也不能再卖下去了，所以必须停止销售和生产。 Produsen pasti akan mengevaluasi produk-produknya dan memutuskan apakah terus dilanjutkan atau tidak. 那么生产商将检讨一下，他这个产品需要在明年生产下去吗？需要再销售下去吗？ Saudara, demikian juga dalam menjalankan kehidupan kita. Ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu untuk terus kita lanjutkan, tetapi ada hal-hal yang harus kita stop dan tinggalkan. 同样的，在我们的人生道路中，我们必须思想一下，有什么事你应该在明年停止不做了？有哪些事你在明年必须做下去？ Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 23 dan 24. 我给大家读诗篇第139篇第23和第24节的经文。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 诗篇第139篇第23和第24节这样说的：神啊，求你监察我。 知道我的心思，思念我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。 Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap kita. 读经到此为止，凡是愿意思想，并且愿意在生活中行出福的道来，有福了。 Saudara nanti pulang ke rumah, saudara bisa baca Mazmur 139 ini secara keseluruhan. 各位回到家之后，可以阅读诗篇139篇通篇。 Mazmur ini merupakan Mazmur Daud dan dalam Mazmur ini kita bisa menemukan 4 bagian. 这是大卫写的诗篇，在这篇诗篇里，我们可以读到4个部分的论述。 Saudara, pada bagian yang pertama di sini dituliskan tentang Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala hal tentang diri kita, dunia ini, dan apapun itu. 第一篇讲到上帝是全知的，他知道我们每个人的情况，他也知道这个世界的状况如何。 Kemudian di dalam bagian yang kedua, di sana kita bisa melihat bagaimana Daud menuliskan tentang Allah yang maha hadir. Dan bagian yang ketiga, kita bisa menemukan Allah yang maha kuasa. 在第二部分，大卫写到，上帝是无所不在的。在第三篇，他讲到上帝是全能的。 Saudara, Daud bisa menuliskan ini karena pengalaman hidupnya bersama dengan Allah. 诗篇大卫能够写出这首诗篇呢，是因为他经历了与主同在的生活。 Saudara, Daud tidak hanya tahu tentang Allah, tidak hanya mengenal Allah, tetapi dia dalam kehidupannya juga mengalami sifat-sifat Allah tersebut. 大卫不但知道，不但认识上帝，他也在他的生活中经历了上帝的一些属性，他知道上帝有什么属性。 Saya rasa setiap kita yang ada di tempat ini juga mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. 我相信各位都知道，我们的上帝是全知的，我们的上帝是无所不在的，我们的上帝是全能的。 Tetapi seringkali ini hanya menjadi sebuah pengetahuan dan tidak membuat kita hidup takut kepada Dia. 但是呢，有时候这仅仅是一种知识而已。 这种认识不会让我们对他产生敬畏的感觉， Bahkan mungkin tidak membuat kita menjauhkan diri dari dosa-dosa. 甚至呢不会让我们呢远离罪恶。
Nah, saudara, dalam bagian keempat dari Mazmur 139 ini, kita melihat bahwa kebenaran tentang Allah membuat Daud itu merasa aman dan nyaman di dalam genggaman Allah. 在这个第四部的大卫写到，在上帝的认识到上帝真理中，他觉得在上帝的里面，在上帝手中，他是平安的，他是安全的，他是有保障的。 Saudara, Daud tidak sekedar memahami bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Tetapi dia menjadikan kebenaran Allah yang dahsyat ini menjadi bagian konkret dalam kehidupannya. 大卫不仅仅知道上帝是全能的，是无所不在的，是全知的，并且他把有关上帝的这些真理呢，存放在心里，成为他生活中的一部分。 Di mana pemahamannya itu menjadi dasar bagi doa Daud. 因此呢，这些认识成为大卫祷告的基础。 Saudara, Daud berani meminta kepada Allah untuk menyelidiki hatinya dan pikirannya. 大卫他很大胆的请求上帝监察他的心思意念。 Saudara, kalau kita baca Mazmur-Mazmur Daud, maka kita akan menemukan beberapa kali bagaimana Allah menyelidiki Daud. 如果我们读了大卫写的诗篇，我们知道上帝已经怎样监察了大卫的心思意念了。 Pada bagian yang tadi baru saja kita baca di sini, Daud mengatakan, "Selidikilah aku, ya Allah, dan selamilah hatiku." 在刚才我们所读的这个诗篇139篇的第23节里，大卫说：“神啊，求你监察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。” Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 139 ini di ayat pertama, Daud juga mengatakan, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku." 同样的，在第139第1节，大卫这样说的：“耶和华，你已经监察我，认识我。” Saudara, Tuhan sudah menyelidiki Daud, tetapi kenapa Daud di bagian terakhir Mazmur 139 ini meminta kembali Tuhan selidikilah aku. 其实上帝已经监察大卫的心思意念，那么为什么大卫在最后1节里又要求上帝再次监察他呢？ Saudara, poinnya adalah Daud mau tahu apa yang Tuhan lihat di dalam dirinya. 要点是这样，大卫想知道上帝怎样看他里面是怎么样的。 Daud mau tahu kebenaran apa yang ada dalam dirinya. Daud mau tahu bagaimana Tuhan melihat dirinya, karena itu Daud meminta, "Selidikilah aku." 因为大卫想让上帝知道他是怎么样的人，所以他再次要求上帝监察他。 Saudara, melihat diri seperti Tuhan melihat kita, ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. 我们看我们自己，就像上帝看我们自己，这是一个至关重要的事。 Inilah yang seharusnya menjadi permohonan kita kepada Allah. 这应该是像大卫一样，我们向上帝提出同样的要求来。 Bagaimana supaya kita bisa tahu apa yang harus kita tetap lanjutkan dan tidak lanjutkan? Maka berdoalah kepada Tuhan, "Selidikilah aku." 所以呢，要知道什么应该停止不做了，什么应该继续做下去，我们就要求上帝，请上帝监察我们的心思意念。 Memohon supaya Tuhan melihat diri kita, mengevaluasi diri kita, memberitahu kepada kita apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, apa yang tidak sesuai dengan 让 kehendak 上帝 Tuhan. 能够认识我们，能够分析我们，告诉我们什么是好的，什么是恶的，什么是善的，什么是良的。 Tidak cukup hanya kita yang melihat diri kita. 我们不能够单单是自己看我们自己。 Saudara, saat kita hanya diri kita yang melihat, maka akan menjadi sangat subjektif. 如果我们自己看我们自己，这个是会很主观的。 Contohnya saja, misalnya ada hal-hal yang baik yang kita rasa, oh sudah baik. Tetapi orang-orang di sekeliling kita berkata tidak, itu tidak baik. 比方说吧，我们觉得我们做了好事，可是我们周围的人觉得你做的还不算是好事。 Karena itu kita perlu memohon kepada Tuhan untuk boleh menyelidiki kita. 所以呢，我们有必要恳求上帝监察我们， Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. 因为他全知， Dia mengenal setiap kita. 他认识我们每一个人， Dia tahu apa yang selama ini kita lakukan dan kerjakan. 他知道我们这项来做的是什么。 Saudara, izinkanlah Tuhan
untuk boleh menyelidiki hati kita. 让我们大家允许上帝来检查我们自己吧。 Saudara, kata menyelidiki ini memiliki makna untuk memohon diperiksa seperti seorang dokter yang sedang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. 监察是说，就好比是一个医生对一个人进行全面的、详细的检查。 Saudara, kata menyelidiki di sini bukan hanya sekedar seorang pasien yang diambil sampel darahnya lalu dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. 这边的监察不单单是指一个人，被验血检查身体的状况而已。 Tetapi juga termasuk menjalani pemeriksaan CT scan atau rongsen dan lain sebagainya. 也包括我们要进行什么 CT scan， 要进行X 光照射等等。 Dengan demikian kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita. 因此，我们知道我们身体里边到底如何的状况。 Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah sulit makan dan sulit minum. 前一阵子，我曾经觉得很难吞咽，很难喝水。 Saya pikir sakit mah, lalu saya minum obat mah. 我以为我患了胃病，所以我就吃了胃药。 Tapi ternyata tambah hari tambah parah, saya tambah sulit untuk minum. 但是呢，后来呢，情况越来越糟了，我更难，甚至喝水就感到困难。 Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk diopnam. 后来呢，我就决定住院了。 Saudara, dokter memberikan saya obat. 医生就给我药吃。 Tapi lewat 2 hari ternyata saya tambah parah. Saya tambah sulit minum dan tidak bisa makan. 但是2天过后呢，我的情况更糟了，很难喝水，并且不能吃东西了。 Dokter bilang, saya bilang sama dokter, dokter nih saya kenapa? Udah dikasih obat kok masih tambah parah. Dokternya bilang, saya udah kasih obat kamu yang keras. Tapi iya, kenapa seperti ini ya? 我问医生怎么会这样？医生说我已经开了你那个很强烈的药。医生说我也不知道你怎么会这么样，你怎么会这样？ Lalu saya bilang sama dokter, dokter kalau gitu sudahlah di endoskopi aja ya supaya bisa ketahuan nih kenapa begitu. 我就说对医生来个胃窥镜检查吧，想知道到底是出了什么问题。 Akhirnya dilakukan endoskopi, diperiksa ada apa dengan lambung saya, dengan pencernaan saya. 然后呢，就进行了胃窥镜检查我的胃和其他的消化器官的状况如何。 Lalu kemudian ternyata dokter menemukan sesuatu di dalam lambung saya, dokter juga melakukan biopsi. 然后呢，医生看见我的胃部有一种什么异状吧，所以呢进行了切片检查。 Hasil endoskopi dan juga ada sampel yang diambil menunjukkan bahwa saya ternyata kena bakteri. 结果呢，经过胃窥镜和切片检查，证明我里边有病毒。 Karena endoskopi itu maka ketahuan sakitnya apa, masalahnya apa, dan bisa diobati dengan tepat. 因为进行了胃窥镜，所以知道问题出在哪儿，并且能够采取正确的医疗方式来治疗。 Saudara-saudara, seharusnya itu juga yang boleh kita lakukan. Kita membuka diri kita, mengizinkan Tuhan untuk boleh menyelidiki dan memeriksa kita sehingga kita boleh tahu apa yang saya harus lanjutkan dan tidak lanjutkan. 同样的，我们应该允许上帝来检查我们的心思意念，让我们知道以后什么应该停止不做了，什么应该继续做下去。 Saudara, seperti di awal saya katakan, kebanyakan orang menjelang pergantian tahun maka akan membuat resolusi yang baru. 就像刚才我说的，很多人在跨年之期，他要定很多的新的计划决策。 Saudara, tapi tahukah saudara ada sebuah lembaga yang coba melakukan survei kepada orang-orang yang melakukan resolusi? 但是你知道有一个机构，它对那些拟定新计划的人进行调查，结果怎么样？ Jadi ditanya, apakah kamu di tahun baru ini membuat resolusi? 他问你在这新的一年是不是有新的计划？ Oh ya saya buat, oke resolusinya apa? 什么计划呢？ Saudara, lalu di akhir tahun orang-orang yang membuat resolusi ini ditanya, bagaimana resolusi yang kamu sudah, komitmen yang kamu sudah tetapkan di awal tahun, apakah kamu lakukan? 然后呢，到了年底，那个调查机构又调查这些人，既然你们在年初已经定了计划了，到了年底你做出来了，结果如何？
Saudara, ternyata hasilnya lebih dari 80% orang-orang yang membuat resolusi tidak menjalankan resolusinya, tidak menjalankan komitmennya, tidak berhasil. 证明有80%的人，虽然他演出一个阶段，到了年底他并没有实施，所以没什么结果。 Saudara, artinya tidak sampai 20% orang-orang itu yang benar-benar menjalankan dan berhasil. 所以呢，不到20%的人是真正的履行他的计划，并且成功了。 Kenapa? 什么原因呢？ Saudara, di situ dituliskan salah satunya penyebab terbesar karena tidak ada Tuhan di dalamnya. 所以我他们下个结论最大的原因是在那里面没有上帝同在。 Kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kita membuat resolusi perencanaan kita ke depan. 我们在拟定未来的计划，没有请上帝介入， Tanpa Tuhan maka akan sia-sia. 没有上帝的同在，一切都没用。 Saudara, dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dikatakan jangan lupakan Tuhan di dalam setiap rencana kita. 在雅各书第4章第13，在第13节到第15节说，我们不要靠自己，要靠上帝。 Saudara, mari kita melibatkan Tuhan di dalam setiap kita menyusun rencana-rencana kita. 当我们拟定计划的时候，我们要请上帝介入其中， Saudara, mari kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. 让我们在我们的生活中的每个领域都请上帝介入其中， Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengenal setiap kita. 因为他是全知的上帝，他是认识我们每个人的上帝， Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita. 他知道什么对我们是最好的， Bagaimana supaya kita tahu apa yang harus kita lanjutkan dan tidak 我 lanjutkan? 们就可以知道我们以后应该停止不做什么，应该继续做什么。 Maka kita perlu melibatkan Tuhan dengan membuka diri kita untuk diselidiki dan dievaluasi oleh 所 Tuhan. 以我们应该敞开自己，让请上帝介入，来评价我们，来对我们进行一些检讨。 Saudara-saudara, kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lanjutkan dan tidak lanjutkan, lalu apa selanjutnya? 当我们知道我们应该停止不做什么，应该继续做什么，那么接下去应该怎么样行动呢？ Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 24 dikatakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. 这里说，在第20说，引导我走永生的道路。 Saudara-saudara, kita perlu menjalaninya bersama dengan Tuhan. 我们必须跟上帝同行，来执行我们的计划。 Saudara, kalau Tuhan sudah memberitahu kita apa yang harus kita lanjutkan dan tidak, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita tinggalkan, tetapi kita tidak mau melakukannya, maka sama saja bohong. 如果我们已经知道上帝我们停止不做什么，但是我们不改变、不停止，那么这是没用的。 Sama seperti tadi setelah dokter menemukan masalah saya, lalu dokter memberikan saya obat yang harus saya minum selama 2 bulan. 就像刚才讲的，医生知道了我的身体里边的情况，然后给了我2个月的药来服用。 Saudara, obat itu juga saya harus rutin, tidak boleh putus, dan harganya cukup mahal. 那药是价钱相当昂贵，我必须每天都服用，不能停止。 Saudara, kalau saya bilang, aduh dokter, kok lama sekali minum obatnya, aduh obatnya mahal sekali, saya nggak usah deh dokter, yang udahlah, nggak usah deh. Maka semua akan sia-sia. 如果我说这个药价格很贵，而且我必须长期服用的话，不需要了吧？那么如果我这样做的话，一切都没有什么成就了。 Bagaimana supaya keadaan saya bisa lebih baik, maka saya harus meminum obat itu, mengikuti apa yang dokter 所 katakan. 以，如果要使我自己的状况变好，我必须听医生的嘱咐，要按时服药。 Saudara, kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya kepada setiap kita, apa yang harus kita lanjutkan dan tidak, mari sama seperti Daud, dia minta Tuhan tuntunlah aku. 如果我们知道了上帝要我们停止做什么，停止不做什么，然后继续做什么，我们要像大卫一样，请上帝引导我们走永生的道路。 Saudara, mungkin ada hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk boleh kita tinggalkan, untuk boleh kita ubah. Tetapi biasanya
mengubah sesuatu, meninggalkan sesuatu yang selama ini kita lakukan adalah sulit untuk kita lakukan. 也许上帝已经指示我们，你应该不做什么了，应该丢弃什么了。但是要停止不做我们惯常做的事，可能是一件很困难的事。 Karena itu sama seperti yang Daud katakan, tuntunlah aku Tuhan. 所以呢，我们要像大卫一样，请求上帝引导我们。 Saudara ingat dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu menolong dan memimpin setiap kita. 我们要牢记，上帝是全能的，他能够带领我们。 Karena itu saudara di hari terakhir di tahun 2023 ini, 因此，在今天2023年的最后一天里， mari kita terbuka di hadapan Allah. 让我们开放我们自己， Katakan kepada dia, 我们对上帝说： selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku. Ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 所以呢，我们像大卫一样，求上帝监察我们的心思，试炼我们的意念，知道我们的心思意念，引导我们走永生的道路。 Mari kita mengakhiri tahun 2023 ini dengan pemahaman, dengan ingatan bahwa Dia tahu, mengenal setiap kita, dan Dia bisa memberitahu apa yang harus kita ubah dan kita lanjutkan. 但愿在这2023的最后一天里，我们可以知道上帝是全知的，他会告诉我们什么事你应该停止不做，什么事你应该继续做下去。 Dan mari kita memasuki tahun 2024 dengan keyakinan bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang selalu hadir untuk setiap kita, dan Dia adalah Allah yang maha kuasa yang dapat menolong, memimpin hidup setiap 我 kita. 们在2024年应该确认上帝是全知的，他是无所不在的，他是全能的，他能够带领我们每一个人走道路。 Libatkanlah Tuhan di dalam perjalanan hidupmu ini. 在我们的人生道路中，请上帝与我们同行。 Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai kita selalu. 但愿上帝能够永远都与我们同在，帮助我们。 Amin. Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjalani tahun 2023 sampai akhir. 主啊，我们感谢你，我们将走完2023年的人生道路。 Banyak hal yang kami sudah alami, kami sudah lakukan sepanjang tahun 2023. 在这2023年一整年里，我们经历了很多事，我们也做了不少的事。 Dan di akhir tahun 2023 ini, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami membuka diri kami. 在这2023年将要结束的时候，我们来到你的面前，我们开放我们每一个人。 Tuhan, biarlah Engkau menyelidiki hidup setiap kami. 求你监察我们每个人的生活。 Tuhan, nyatakanlah kepada setiap kami apa yang harus kami lanjutkan dan tidak lanjutkan di tahun 2024. 求上帝指示我们在2024年应该停止不做什么，应该把什么继续做下去。 Dan saat kami sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki, tuntunlah kami Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk boleh melakukannya. 当我们知道上帝的旨意之后，恳求主继续帮助我们，带领我们，能够做完你要我们做的事。 Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong, menyertai, dan memimpin hidup setiap 我 kami. 们相信你将帮助我们，你将与我们同行。 Kami mau selalu melibatkan Engkau di dalam kami menjalani kehidupan ini. 我们在过我们的人生道路中，我们将请你与我们同行。 Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. 这是我们祷告，我们把我们自己完全交托仰望在主的手中。 Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. 我们奉主耶稣基督永活的上帝之名祷告， Amin. 阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati. 但愿主耶稣赐福我们大家。